Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 72 antara lain yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Shadaqallahul azim. Dan Allah menjadikan bagi kamu dari kamu sendiri pasangan-pasangan, yakni isteri, dan dijadikan bagi kamu dari pasangan kamu anak-anak dan cucu cicit, serta dikurniakan kepada kamu dari benda-benda yang baik lagi halal. Jadi disitulah topik perbincangan kita berkisar pada hari ini, saudara. Dan bersama-sama dengan saya dua orang ahli panel yang tidak asing lagi di pentas Al-Kuliah ini. Saya perkenalkan yang berbahagia Ustaz Muhammad Zawawi Yusof, pensyarah dari Universiti Islam Antarabangsa. Ustaz. Dan di sebelahnya yang berbahagia Tuan Haji Hushim Saleh, pensyarah dan kaunselor dari Universiti Melaya. Apa khabar Tuan Haji? Baik, dah bersedia kan ya? Bersedia, insya-Allah. Dan anda juga dialu-alukan untuk bersama-sama dengan kami untuk melontar pandangan ataupun soalan menerusi talian 0377268114. Baiklah, untuk pusingan pertama ni Ustaz, perkahwinan pada saya dan saya dipahamkan juga bahawa ia adalah satu syariat yang tertua di dunia. Kerana apabila kejadian manusia, iaitu Nabi Adam AS, maka dikahwinkan dengan Siti Hawa di syurga. Jadi agaknya bagaimana melalui perkahwinan ini dapat membentuk manusia sebagai makhluk yang mulia di langit dan bumi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati Ustaz Pengurus Majlis, sahabat saya, panel gandingan Syekh Hushim Haji Saleh, muslimin muslimat, penonton, semoga kita dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Islam merupakan satu agama fitrah. Fitrah maknanya Islam turun ni dia sama dengan fitrah manusia. Dia bukan menghalang fitrah, malah dia datang nak menguruskan fitrah supaya betul. Yang disebut dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diredai oleh Allah ialah agama Islam. Dan Islam, saya sebut bahawa fitrah, semua manusia nak makan. Islam datang bukan dia larang makan, tapi dia ajar cara makan, makanan yang boleh dan yang tak boleh. Manusia nak berekonomi, memang makhluk manusia suka menguruskan alam. Jadi Quran turun nak ajar kita sebagai khalifah menguruskan alam, menguruskan ekonomi, duit dan sebagainya. Ada yang boleh dan ada yang tak boleh. Termasuk juga perkahwinan. Sebab ada setengah-setengah agama yang tak benarkan berkahwin, sehingga kesian. Tok guru dia susah nak kahwin, tak boleh. Sebab agama tak bagi kahwin. Islam turun dengan suruh kahwin satu hal. Yang kedua bukan suruh kahwin, ada cara untuk berkahwin. Malah disebut dalam Al-Quran cerita kisah Nabi Adam dan Hawa, bahawa perkahwinan sangat penting sehingga Adam ketika dalam syurga duduk sorang-sorang. Syurga, maksud syurga ni serba ada. Makan nak ada, panggil minta je ada semua. Tapi rupa-rupanya bila tak ada pasangan ni jadi tak sempurna. Sehingga minta dengan Allah dapat satu pasangan. So kalau dalam syurga dah serba ada, kemudian tak ada pasangan, tak boleh, tak sempurna, apalagi kita hidup sekarang serba tak cukup. Duduk KL ke mana ke serba tak cukup, bini pula tak ada, apa-apa kedana lah orang tu. Jadi Islam datang ni dia nak ubah kita. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, cerita nak jadi mulia ni, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullah, sampai akhir ayat Suratul Nisa ayat 1 hingga ayat 1. Ayat ini bermaksud, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu daripada jiwa yang satu. Dan daripada itulah jadinya pasangan, kemudiannya ada zuriat, keturunan, anak-anak, laki-laki dan perempuan. Dan Allah sebut, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Di ayat itu Allah Ta'ala sebut manusia daripada min nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu. Ulama tafsir kata daripada jiwa yang satu, yang pertamanya asalnya Nabi Adam, lepas tu jadi Hawa, lepas tu lahir keturunan pun ada juga. Ibnu Abbas kata jiwa yang satu ni maknanya manusia ni memang satu, kemudian dibagi dua. Satu bagi dua, satu namanya laki-laki, satu namanya perempuan. Bila turun ke bumi je, yang satu ni selagi dia tak jumpa yang satu lagi, dia tak sempurna. Dia mesti cari je.
Jadi bila cari jumpa je, yalah tu. Bila kahwin tu dah jumpa. Ingat ceritanya manusia ni kalau hidup seorang selagi tak jumpa dia tak sempurna. Jadi dah sempurna bila jumpa saja Allah Taala sebut beranak pinak, tapi Allah sebut wattaqullah. Tu nak kaitkan bahawa dah jumpa, tapi jumpa perkahwinan itu dasar takwa. Tapi pelik juga Syekh Fasil. Yes, ada orang turun bumi cari jumpa 4. Itu kita cerita lain kali. Macam mana jumpa bini 4 itu lain kali lah. So cuma nak sebut kat sini bahawa langit ini kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala di langit Allah turunkan melalui wahyu namanya syariat. Kemudiannya ada yang bawa contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkahwinan itu sebagai satu syariat sehingga Nabi sebut an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah aku. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak ikut sunnahku falaisa minni. Nabi tak mengaku umat. Maknanya tak mengaku geng lah. Orang kalau hidup tak kahwin memang dah lah rugi satu. Tak mengaku Nabi pula. Agama tak sempurna. Sehingga satu hadis sebut man tazawwaja faqad istakmala nisfa dini. Siapa dia kahwin, dia sudah sempurnakan separuh agama dia. Tertelan perkataan tu sini, keluar banyak sangat. Jadi sesiapa yang kahwin, dia sempurnakan separuh agama, falyattaqillah, dia kena sempurnakan separuh lagi. Kat mana separuh lagi? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Jadi nak ceritanya kalau kita kuat ibadat tak kahwin, ada benda paruh-paruh yang belum sempurna. Sebab itu bila cerita nak jadi mulia ni tuan-tuan, kahwin ni ada matlamat. Sebab matlamat ni kalau kita betul matlamat, yang pertama kalau matlamat betul, arah hidup kita betul. Kalau matlamat betul, nak bawa anak bini ke mana, rumah ke mana, pejabat mana, negara ke mana, ekonomi ke mana lah, kalau tahu matlamat. Yang kedua, kalau matlamat hidup betul ni, dia akan pandai menguruskan masa. Dia pandai menguruskan masa. Dan yang ketiga, orang kalau tahu matlamat ni, dia tahu prioriti yang mana lebih utama, yang mana kemudian yang patut buat dulu yang besar, patut besar dan sebagainya. Jadi Islam mengajar matlamat kita yang pertama dalam soal kahwin ni untuk menunaikan syariat tuntutan yang Allah suruh. Kenapa? Sebabnya kahwin tu sebahagian daripada agama. Sebab tu matlamat Islam kata bila suruh kahwin ni, yang pertama antara matlamat perkahwinan yang kita nak cari ialah yang pertama nak menundukkan nafsu syahwat. Nafsu syahwat ni jangan bunuh dia. Kalau bunuh nafsu, tak bernafsu lah. Bila tak bernafsu, susah pula cari tongkat ali lah, ginseng lah, susah. Jadi dia tundukkan. Tunduk maknanya nafsu dengar cakap kita, dengar cakap syariat, baru jadi. Orang cuba tengok, kiri kanan saya pakai kot, nafsu kot. Saya kot, tak ada. Contohlah tu. Orang kata besar, nafsu bina bangunan besar-besar, tak apa. Yang kita bimbang, nafsu yang merosak. Sebab tu, kahwin untuk mendukkan hawa nafsu. Sebab apa? Nafsu ni, kalau ditunduk, dia akan jadi kubu yang kuat. Sebab nafsu untuk membangun ni dia perlukan kekuatan. Kalau kekuatan fokus tak jadi sebab nafsu lain, jadi fokus dia ada gangguan. Sebab orang tak sempurna dia ada gangguan. Bila ada gangguan, akhir sekali perkahwinan tak sempurna. So bila perkahwinan tak sempurna, dia mengganggu rumah tangga, mengganggu syarikat, mengganggu tempat kerja dan sebagainya. Sebab tu Islam kata untuk perkahwinan ni, lagi kahwin untuk agama, sampai soal-soal pilih jodoh. Sebab dia kait dengan matlamat. Sebab tu pilih jodoh jangan lambat sangat. Sebab ada orang memilih. Saya nak beritahu, kahwin ni memang kena pilih. Bukan main kebas gitu je, dapat lelaki muka 10 sen buat apa. Kadang-kadang susah pula dapat bangla dan sebagainya lah. Jadi pilih tak apa, tapi jangan terlalu memilih. Matlamatnya ada untuk redha. Sebab gini Tuan Pusi, ada orang dia nak kahwin, subhanallah, orang Kelantan dia kahwin orang Kedah, susah. Sebab dia kahwin orang Kedah. Satu ketika dia pergi ke Kedah. Dia pergi, bini sakit. Bila bini sakit pula, masuk hospital. Masuk hospital dia tanya, wak kecemasan mana? Wak kecemasan. Orang tengok atas bawah tak, dia kata wak kecemanis ada. Wak kecemasan tak ada. Yang masih tak ada. So nak ceritanya, bila benda tu kecil je tapi kadang-kadang menjadi penghalang. Yang penting sebenarnya kita nak redha, tuntut nafsu, kahwin supaya tunduk nafsu ikut kehendak Allah. Yang keduanya, syariat Islam beritahu kita kahwin ni kalau matlamat ni betul untuk mendapat anak. Sebab ada roh, ada orang semangat nak dapat anak. Sebab memang orang yang bernama suami, nama isteri, sampai satu ketika dia rasa nak jadi bapa. Tapi problem hari ni bila matlamat tak betul, kadang-kadang belum kahwin dah ada anak. Problem juga. Yang tak nak kahwin, yang dah kahwin pun tak nak anak. Yang dapat anak, campak anak. Itu matlamat tak betul. Apa lagi kalau zaman jahiliah dulu, anak-anak perempuan dibuang, dicabuk dan sebagainya. Okey. Kemudiannya, tujuan kita berkahwin lagi, Nabi suruh kahwin. Sebab Nabi kata, tanakahu, tanasalu, kahwinlah kamu. Sebab aku berbangga di akhirat. Berbangga bukan dengan jumlah yang banyak saja. Nabi nak berbangga dengan kualiti. Jadi kalau matlamat rumah tangga kita nak ajak tunduk perintah Allah di asas dasar takwa tadi, kita tak ramai anak pun tak apa. Tapi berkat. Bila berkat tu sikit menjadi. Tapi kalau banyak,
lagi bagus. Harta macam tu juga, dia tak perlu banyak, dia perlu berkat. Tapi kalau banyak berkat lagi bagus. Bini macam tu juga, dia tak perlu ramai berkat. Tapi kalau ramai berkat. Baik. Kemudian bila kita kahwin ni, dia ada pelaksanaan tanggungjawab. Maknanya kita tolong jaga anak orang, bagi makan orang. Jadi Islam suruh berkhidmat kepada orang, termasuk jaga orang, bagi makan, kemudian ada rumah tangga, kemudian ada ipaduai dan sebagainya. Semua diataskan kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau semua berlega di situ tuan-tuan, kita matlamat kita betul, pelaksanaan yang betul akan disentuh nanti oleh pandangan saya, sahabat saya. Akhir sekali, jadilah rumah tangga itu bertepatan dengan kehendak Allah. Contoh dah ada kat Nabi Muhammad, cumanya kita tak berapa cari contoh kat Nabi. Cari contoh Nabi dekat URTV tak jumpa, majalah Mangga tak jumpa Nabi. Carilah sirah kehidupan Nabi, insya-Allah dunia kita akan bergabung dengan akhirat. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Penjelasan yang begitu jelas dan cantik sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surahul Azim. Akuilah kesucian Allah Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, atau dari apa yang mereka tidak dapat mengetahuinya. Jadi Tuan Haji Hushim, bagaimana yang telah disebutkan Ustaz Buan Zawawi tadi, bahawa perkahwinan ini adalah fitrah, dan Islam adalah sebuah agama yang fitrah, dan fitrah tabi'i manusia dan kejadian makhluk ini dijadikan berpasangan. Di situ juga ada digunakan dengan akal dan juga nafsu. Jadi bagaimana agaknya nafsu dan akal manusia ini dapat dibimbing untuk membentuk sebuah masyarakat yang kukuh. Silakan. Terima kasih saudara pengurusi majlis dan kepada ahli panel, sahabat Ustaz Zawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bagaimana kita nak melihat dari segi nak seimbang lah, mana dari segi nafsu, akal dan juga akhlak yang dikemukakan kepada saya tadi. Sebab kita lihat pada hari ini kadang-kadang kata perkahwinan ni ke arah mana nak dibawa lah perkahwinan tu. Jadi kadang-kadang kita nak menseimbangkan antara mengawal nafsu, itu kadang-kadang menjadi satu halangan lah kepada pasangan-pasangan yang ingin berkahwin. Dan keimanan, bila nafsu tu dia yang menyimbangkan dia tu keimanan lah. Jadi situ dia yang katakan syariah tadi tu. Kalau maknanya kalau kita kata bagaimana keinginan seksual salah satu daripada nafsu lah. Macam kata Ustaz tadi, kalau misalnya orang yang kahwin tu, dari segi psikologi lah, kalau orang yang kahwin tu kita lihat ialah orang yang normal dari segi keperluan, keperluan kehidupan lah sehari-hari. Tapi kalau orang yang tak kahwin tu, mana orang yang ni kan orang marah pula dengan saya kan maknanya tak normal lah kita kira. Sebab kalau kita tengok dari segi psikologi, kalau orang yang sehat dan sebagainya, keinginan untuk kahwin tu tentu ada pada setiap individu lah. Setiap orang tu, kalau kita kata setiap orang dari segi psikologi memang nak kahwin. Tak ada orang kata saya tak nak kahwin. Kalau kita tanya mana-mana pun, sama ada individu, lelaki ke perempuan ke, perempuan tu malu macam mana pun kita tanya, dia kata nak kahwin. Sebab itu keperluan dari segi nafsu, dari segi seksual tu memang ada. Mana kalau yang tak kahwin tu memang tak normal lah. Sama lah seperti sabda Rasulullah tadi, mana yang orang yang tak kahwin tu maknanya Nabi tak mengaku umat tadi, Ustaz jadi di sini kita nampak bagaimana nafsu, akal dan akhlak ni. Sebab manusia diberi Allah Subhanahu Taala iaitu dari segi akal Lepas tu ada nafsu. Akal tu supaya kita berfikirlah. Fikir maknanya apa yang kita nak lakukan dan sebagainya itu adakah dia bersesuaian dengan akal kita, dengan syariah kita. Ada setengah yang kita lakukan itu mungkin tak bersesuaian dengan syariah kita. Nampak macam tu. Walaupun akal kata okey. Contoh kita kata kalau orang kata saya tak nak kahwin. Saya tak nak kahwin. Saya nak bersendirian. Umur dah lanjut misalnya. Tak kahwin. Kemungkinan pada pemikiran akal boleh tak ada biasa. Tak ada apa sebab dia mampu, dia berkebolehan, ada jawatan dan sebagainya. Tetapi adakah dari tuntutan dari segi syariah kita,
yang mana yang dinyatakan dan disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi bersesuaian ataupun tidak. Dan ini menyebabkan kita tengok adakah seimbang di antara akal dengan keperluan nafsu tadi. Dan kalau kita lihat di sini keperluan dari segi keinginan untuk kahwin, keinginan misalnya untuk berpasang-pasangan dan sebagainya itu menjadikan seseorang itu dia seorang yang normal Jadi ini semua kita kena ambil kira dalam soal kahwin ni. Sebab apa, kalau misalnya kita lihat sekarang lah, macam kata Ustaz tadi, setengah orang tu dia nak kahwin, tapi kadang-kadang dia kata nak kahwin banyak halangan-halangan lain lah yang menyebabkan dia tak boleh kahwin. Contoh jadi kadang-kadang dia tak kahwin, tapi mungkin macam mana dia nak kata-kata melempiaskan nafsu dia ke arah mana tu dan sebagainya. Sebab dari segi psikologinya manusia ni, kalau yang normal tu dengan sendiri keinginan untuk melempiaskan nafsu. Kalau kita tanya ramailah remaja-remaja yang nak kahwin dan sebagainya pada hari ni, nafsu tu nombor satu. Memanglah dia kata cinta dan sebagainya cinta, kasih sayang dan sebagainya, tapi nafsu tu nombor satu tak dapat dinafikan lah. Tapi bagaimana kita dapat mengawal nafsu kita tu dengan akhlak yang baik, iaitu melalui pendidikan lah, pendidikan agama. Kemudian dari segi kawalan bagaimana kita nak mengawal nafsu kita. Jadi itu semua ialah lebih kepada hati kita dan bagaimana kita takut pada azab Allah lah. Kalau kita kata sekarang ni kenapa tak kahwin mungkin ada yang menyatakan bahawa tak kahwin sebab masalah dari segi jodoh jodoh, masalah dari segi mungkin belum bersedia, masalah tak mampu dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu semua kita boleh lihatlah dari segi mungkin dari segi akal saja. Tapi kalau kita berpandukan kepada syariah, mungkin yang apa yang dinyatakan oleh akal itu tidak benar. Jadi kita lihat kepada keperluan syariah itu, maknanya kalau sudah sampai masa, sudah cukup waktu, sudah ada jodoh, sudah ada sedikit kemampuan. Kalau nak ikut kemampuan tu, kata nak ada kereta, ada rumah, ada misalnya gaji besar baru nak kahwin. Saya rasa itulah yang menjadi halangan-halangan lah. Dan mungkin akan menjadikan halangan dan tidak seimbangnya di antara akal dengan nafsu tadi. Jadi saya nampak dekat situlah untuk. Jadi berdasarkan keterangan Cik Tuan Haji tadi, apakah di sini bahawa manusia itu walaupun dia sampai pada peringkat tertinggi rasionalnya, dia tidak boleh menolak keinginan untuk mendirikan rumah tangga. Kalau misalnya kata dari segi syarat kita dah tahu peruntukannya, tetapi dari segi jiwa manusia, apabila dia dah mempunyai harta yang cukup, mempunyai pangkat, kedudukan, dan dia melihat bahawa keperluan untuk berkahwin ini tidak perlu. Jadi apakah ini sebenarnya ada sedikit cacat walaupun di sebalik rasional tersebut? Saya nampak di sini seperti kata pengusi tadi tu, memang ada orang kemampuan kemampuan dari segi tenaga, kemudian dari segi kewangan dan sebagainya. Kenapa tak nak kahwin? Dari pengalaman sesi kaunseling kebanyakannya menyatakan bahawa apa nak kahwin Tuan Haji, susah. Kita nak melepaskan senang, di mana-mana pun boleh. Jadi buat apa nak kahwin? Susah-susah kahwin. Nanti ada anak, ada baby, nak kena jaga hati mak mertua, pak mertua, nak kena jaga hati isteri. Kalau kita tak kahwin, kita bergaul, mungkin malam ni tukar yang lain, malam besok tukar yang lain. Jadi di sini saya nampak menjadi halangan tadi tu. Mungkin dari segi kemampuan saya rasa ramai yang dah mampu, yang tak kahwin ni. Dari segi umur pun dah mampu dah. Kalau betul-betul kahwin tu umur 20, 21 dah boleh kahwin dah. Tetapi kenapa umur katakan 30, 35 tak kahwin Jadi di sini saya nampak, mana bukan semualah. Ada yang datang jumpa kenapa dia tak kahwin dan sebagainya. Kerana dia kata dia mudah untuk mendapat. Maknanya hari ni pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Bebas Katakan ini kes-kes yang saya kendalikan lah banyak bila ada yang termengandung dan sebagainya. Saya kata kenapa tak kahwin? Contoh, kenapa kau tak kahwin ni? Kau dah berzina ni, salah ni dari segi undang-undang agama. Dia tahu. Dia tahu. Tetapi dia kata, nak enjoy dulu Tuan Haji. Enjoy lah dulu. Nanti kita dah jumpa yang betul-betul baru kita kahwin. Mana main-main dulu. Bukan main-main satu dulu. 1, 2, 3 kau benda. Bila dah jumpa baru kahwin. Jadi saya nampak di sini seolah-olah perkahwinan tu sudah tidak menjadi lagi sebagai satu prioriti. Kahwin tu. Yang penting kawan dulu, lepak dulu. Mungkin dah sampai terlanjur. Lepas tu sekarang pun mungkin nak gugur kandungan pun senang dan sebagainya. Jadi pasangan-pasangan ni rasa enjoy dulu. Hidup tu bebas.
dan sebagainya. Jadi perkahwinan ni mungkin kita kata untuk menetapkan matlamat untuk memenuhi makna kita nak melepaskan salur nafsu kita yang betul, yang halal. Kalau orang kahwin ni, kalau orang ada agama dan sebagainya, dia tahu bahawa kalau nak lepaskan nafsu yang betul, kahwin secara sah. Contoh. Okey? Tapi kalau misalnya dia rasa dia boleh melepaskan nafsu tapi tak kahwin pun tak apa. Ini yang ramai yang sekarang ni, yang berlaku ni. Tuan pengusi. Jadi dia tak tahu mana dosa, mana pahala. Jauh sekali lah kata. Mungkin nak dengar ayat yang dibaca oleh Ustaz Zawawi tadi tu. Bahawa Rasulullah kata tu, itu sunnahku, mana bukan umatku. Macam kata Ustaz Aliyah, banyak sekarang baca mungkin majalah-majalah bukan-bukan, tak mau buka sirah Rasulullah dan sebagainya. Jadi rasa kecintaan, taat kepada sunnah Rasul tak ada. Jadi sekarang ni yang penting kita enjoy, relax dulu, apa semua. Duit ada? Nak pergi mana, apa benda semua. Kalau misalnya mengandung sebulan 2, kita boleh buang je. Jadi rasa tu tak adalah saya nampak kat sini. Saya cakap betul-betul lah. Terutama kepada individu-individu yang melakukan ni supaya balik ke pangkal jalan. Sebab perkahwinan ni sangat mulia. Bukan saja dituntut oleh agama kita. Kalau dari segi sosial, dari segi pembinaan masyarakat kita, kalau tidak ada perkahwinan ni akan lahir anak-anak haram. Akan lahir misalnya masyarakat yang kucak-kacir. Porak peranda masyarakat kita. Belajar tinggi ke, lulusan tinggi ke, kaya ke, tapi kalau misalnya buat benda tak elok ni, macam mana? Bagaimana agaknya Ustaz melihat apa yang telah dibicarakan oleh Tuan Haji berdasarkan pengalaman Tuan Haji itu ya? Ya. Dari sudut agama Ustaz. Sebenarnya saya melihat kita hidup ni nak ke mana? Kita nak jadi manusia ke, nak jadi the human animals? Sebab kalau masyarakat yang hidup ada agama, dia ikutlah agama. Sebab orang beragama ni ada prinsip. Dan Islam sebenarnya nafsu tu diletakkan pada tempat yang sebenarnya. Jadi hari ini sebenarnya hidup dalam tanpa batas agama. Satu, yang keduanya, bila Nabi Muhammad tak jadi contoh, Islam tak jadikan sebagai cara hidup. Yang duk cerita tu buang anak, enjoy dan sebagainya, itu cerita orang barat. So cerita kita ni nak hidup macam orang barat tanpa sempadan. Jadi runtuh, saya sebut ya, orang ada satu tulisan ni sebut, kami orang barat ni nak hancurkan Islam dari sudut akidah tak boleh, sebab akidah memang kental. Kami nak hancurkan sudut ibadat tak boleh, sebab semayang tetap, orang semayang zuhur asar macam tu. Tapi kami sudah berjaya menghancurkan mereka, sosial mereka, akhlak mereka hancur. Jadi kita nak beritahu, rosak, salah satu serangan untuk merosakkan Islam ialah merosakkan sistem keluarga. Antaranya bimuharabati al-usra al-muslimah bil mumisat. Banyakkan pusat pelacuran, tempat-tempat rosak. Sebab tu kita dalam soal nak jaga bangsa, kena tutup punca-punca yang boleh bawa pada kerosakan. Dan ajar kita, ajar masyarakat bahawa hidup yang tadi lambat kahwin tu, yang antara lambat kahwin, career. Career sebenarnya, career satu hal. Bila naik masters, PhD, nak cari orang payah. Sebab PhD tu pelajaran habis dah. Yang kita habis tak jadi. Jadi saya nak sebut satu hal, kalau sibuk dengan career, kena faham ibadat pun career juga. Macam Rabi'atul Adawiyah, dia duk fikir tentang Allah sampai lupa nak kahwin. Kita duk fikir tentang benda maksiat, lupa. Satu lagi, perkahwinan merupakan tanggungjawab. So kalau macam barat tu, anak siapa lahir tak, kita ni kahwin ada tanggungjawab. Untuk Islam ajar tanggungjawab. Bukan tanggung je, dia kena jawab sekali nanti di akhirat sekali. Wallahualam. Ya. Kabarnya ada pemanggil ni, Tuan Haji dan juga Ustaz. Kita bagi laluan pada penonton kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Cik Najmi ya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, menurut subjek pendidikan Islam yang saya belajar, hukum perkahwinan tu ada 5, iaitu sunat, wajib, haram, makruh dan harus. Soalan saya, jika seorang tu tidak mahu berkahwin sebab dia risau akan zalim pada pasangan dia, apa pandangan Ustaz? Dan yang kedua, Ustaz Zawawi ada cakap tadi yang orang yang tidak mahu kahwin itu dia tidak normal. Tidak normal tu dari segi apa? Itu saja. Okey, sambung Ustaz. Okey, terima kasih pada saudara Najmi. Saya kira jelas soalan yang pertama tu. Soalan yang pertama tadi, dia takut menzalimi ataupun berdasarkan penerbit saya, takut mengenai pasangan dia. Jadi dia tak mau berkahwin. Dan yang kedua tadi untuk Ustaz Zawawi lah. Saya rasa mungkin Tuan Haji boleh jawab dulu yang pertama. Yang pertama tadi tu maknanya dia takut menzalimi. Jadi dia tak kahwin. Tak kahwin. Jadi kita tak tahu apa benda yang dia boleh menzalimi pasangan dia tu. Mungkin kes dera apa semua banyak kemungkinan juga, dia mungkin kita boleh lihat di sini. Kemungkinan dia misalnya mungkin dari segi dia tak boleh beri kasih sayang ke, tu satu.
Yang kedua, mungkin dia rasa dia tidak dapat meninggalkan aktiviti-aktiviti masa zaman bujang dia. Ada juga kadang-kadang yang dah kahwin. Kes-kes yang saya kenalikan tu dah kahwin, tapi dia masih lagi macam orang bujang. Bila kita dah kahwin ni, kita kena jadi macam orang yang dah kahwin lah. Mana kalau balik rumah tu katakan habis kerja pukul 5.30 apa benda, mesti balik rumah dengan isteri, dengan anak. Tapi kalau misalnya kita kahwin, malam kita masih keluar lagi, enjoy lagi, tak tahu mana pergi, ya. Kadang-kadang isteri sakit, benda. Ini mungkin dia takut menzalimi lah tu. Menzalimi dari segi emosi, dari segi psikologi, ya. Bukan saja penderaan. Penderaan ni dari segi emosi, dari segi psikologi dan juga dari segi fizikal. Yang banyak sekarang ni kata tu penderaan dari segi fizikal. Tapi banyak juga yang kata macam saudara tadi tu, mungkin dia takut penderaan dari segi emosi. Mungkin balik lambat. Mungkin misalnya dari segi penderaan dari segi mental, ya. Dan sebagainya, dia takut kat situ. Dan yang satu lagi, kemungkinan dia takut juga dia tidak mampu dari segi seksual. Ada kes-kes yang saya kendalikan juga, dah kahwin misalnya 2-3 tahun, tapi dia tak pernah pun bersama dengan isteri dia. Dia punya tu kata macam ustaz tadi lah, nak kena makan macam-macam apa ni ustaz? Tongkat-tongkat semua tu lah. Jadi tak mampu. Jadi dia rasa menzalimi lah. Tapi kalau macam ini tuan-tuan yang dengar ni, kalau ada penyakit macam tu, kita boleh berubat sebenarnya, ya. Boleh ubat, jangan takut. Jangan takut. Jangan kata saya tak mampu lah apa benda. Dan mungkin tak boleh berlaku adil pada isteri. Saya takut tadilah, ya. Maknanya dia takut tak boleh. Dan satu lagi dia mungkin takut nanti tak mampu dari segi kewangan, menzalimi juga. Mungkin dia rasa tu. Tapi saya nampak di sini, kalau misalnya seseorang itu misalnya rasa ada perasaan-perasaan dan pernyataan-pernyataan tadi tu, sebenarnya boleh dibawa berbincang, ya, dengan ustaz-ustaz, dengan kaunselor dan sebagainya. Kita boleh bawa berbincang benda tu. Lepas tu kita pergi kepada macam mana kita nak menghadapi situasi misalnya kalau kita takut menzalimi tu. Jadi kalau takut menzalimi sampai bila kita tak boleh kahwin. Kan? Sampai bila pun tak boleh kahwin tu. Susah juga. Okey, terima kasih Tuan Haji. Komen ustaz dan soalan yang kedua sekali. Satu lagi, kalau dia zalimi, dia tak kahwin sebab takut zalimi, dia tak kahwin tu dia zalim juga. Dia zalimkan diri dia. Satu lagi yang soalan tanya, sikit tambah, dia wajib sunat harus makruh haram. Wajib ni wajib kahwin lah. Kalau tak kahwin dia jatuh pada zina, tu wajib kahwin. Tak kahwin dosa. Sunat kahwin sebab kahwin tu dia merupakan satu ibadat. Kalau dia tak kahwin tak ibadat. Haram kahwin ni maknanya tadi dia sebut, kalau kahwin menzalimi orang tu. Zalim maknanya kita tengok dulu lah. Sebelum kahwin perangai dia satunya, dia adakah kaki pukul ke? Kaki itu ke kaki ni, kalau tak ada apa-apa, cubalah dulu. Sebab gitu, laki-laki perempuan ni dia panggil idaman. Tahu idaman kan? Suami idaman, laki-laki idaman, isteri idaman. Bila sebut idam ni sebenarnya orang kahwin je mengidam. Kita yang laki ni tak tahu idam. Bila sebut mengidam, benda pelik-pelik je. So kalau sebut suami idaman, sebenarnya kita nak cari orang pelik-pelik. Sebab orang mengidam biasanya kalau kahwin, dia idam apa dia? Dia nak makan kapur kasut, susu harimau nak makan kan. Jadi benda tu memang tak dapat punya. So kalau kita nak pasangan kita sempurna, memang tak sempurna, kita pun tak sempurna juga. Dan sebagainya. Jadi nak ceritanya, kita cuba dulu. Kalau betul nak cari, tadi sebut, kita ada orang dan sebagainya. So, okey, cerita berkenaan dengan tak sempurna, tak normal. Bukan saya sebut tadi tak normal. Tuan Haji sebut. Saya sebut orang tak kahwin ni, agama tak sempurna. Kenapa tak sempurna? Sebab Islam ni satu sistem sebenarnya. Sistem. So, saya akan sebut nanti dulu. Islam satu sistem. Bila satu sistem tu, dia banyak sistem. Semayang sistem, itu sistem. Kahwin satu sistem. So, bila dalam ibadat perkahwinan ni, pahala banyak. Kita berkahwin tu, semayangnya pahala besar. Bagi makan ke anak, ya Allah. Kita keluar pagi, balik petang tu, dapat gaji, bayar hutang. Bayar hutang tu pun pahala besar. Apa lagi, kita bagi makan kat isteri kita, sesuap kat situ, pahala besar. Semua dapat pahala. So, bukan, sehingga disebut Allahu Akbar. Apa nama dia kata, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kamu mendatangi hubungan seks suami isteri pun sedekah juga. Dapat pahala juga. Saya ingat Tuan Musi, kalau yang tu Tuhan tak bagi pahala pun tak apa. Okeylah tu, tapi Tuhan bagi pahala juga. Kenapa? Pahala. Jadi kalau kita kahwin, maknanya kita tolak satu ibadat cukup besar rumah tangga. Sebab anak-anak zuriat negara kita ni nak cari pemimpin kita lah. Jadi rumah tangga, ialah maksud saya kalau tak kahwin, tapi kalau ada sebab dia tak kahwin, dia contohnya terlalu sibuk ibadat contohlah, itu pun tak sempurna. Pahala tak banyak, tapi kalau dia ada penyakit dan sebagainya, barulah di situ ada keharusan. Islam kata idza dhaqa ittasa'a. Bila dah sempit, dah tak ada ruang, terbukalah ruang kemaafan di situ. Wallahu a'lam. Rezeki insan glamour, menikmati air tangan selebriti di Khadijah's Kitchen. Afaniko tinggalkan dunia seni demi menerajui perniagaan sendiri. Mengintai kerjaya pemandu lori wanita.
dan meraihkan hari bahagia persandingan Raja Sehari. Semuanya dalam Nona Ahad ini. Ada lebih kurang 20 minit lagi yang perbincangan kita ni. Kita teruskan ya Tuan Haji. Saya nampak di sini bahawa apabila Ustaz cakap tadi dan juga Tuan Haji tekankan alasan-alasan diberi untuk tidak berkahwin. Apabila dibawa contoh bahawa Imam Al-Ghazali juga tidak berkahwin. Jadi bagaimana agaknya Ustaz nak menangani golongan seperti ini dan sanggup mengenepikan sunnah Rasulullah dengan beri alasan-alasan untuk tidak berkahwin? Silakan. Muslimin dirahmati Allah sekalian. Al-Imam An-Nawawi katanya tak kahwin. Imam Zawawi kahwin. Ghazali. Imam Nawawi Ghazali. Dia saya sebut tadi lah, sebenarnya perkahwinan ni satu sunnah Nabi dan dia menjadi wajib sekiranya kalau kita tak kahwin tu jatuh zina. Satu hal lah. Jadi sekarang ni dia ada, bila tak wajib jadi sunat. Jadi Imam Ghazali tu katanya banyak dalam penjara. Al-Imam Nawawi dia berpindah sana. Tapi ada setengah pendapat kata dia ujung dia kahwin juga. Imam Ghazali kalau tak kahwin pun dia tak kahwin, tapi dia nak kahwin juga tapi tak sempat kahwin. Sebab ulama-ulama ni dia mati muda. Kenapa? Sebab dia cukup berkualiti masanya, kerana dia punya sumbangan. Hari ni buku-buku dia tu kita nak baca tak habis. Bukan tak habis je, kalau buku-buku dia jatuh atas kepala kita, mati syahid kita syahid. Nak cerita macam dia sumbangan cukup besar. Kita yang tak kahwin nak buat apa? Apa kita nak buat? Tak ada kerja. Tadilah cari anak dara orang, cari bini orang. Minta maaf Tuan Musi, hari ni ada satu perangai baru orang kita ni. Perangainya apa? Perangainya suka benar berjalan dengan lelaki orang. Kalau bini orang jalan dengan lelaki orang, muka ya Allah berseri. Lelaki orang jalan dengan bini berseri-seri. Tapi kalau jalan dengan muka bini sendiri, muka bera. Kan sebut tu. Muka semacam. Sebab tu kalau tuan-tuan naik kereta lah, tengok orang bawa kereta, suami bawa kereta. Kalau sebelah tu ada orang perempuan melanguk tidur je, bini dia lah tu. Sebab tu orang perempuan kalau naik kereta nak beritahu, kalau bini bawa kereta jangan tidur. Sorry, kalau lelaki bawa kereta jangan tidur. Kenapa? Sebab suami bawa kereta letih tahu. Dah letih. Yang keduanya orang sebelah letih. Kalau tengok orang letih, 2 kali letih. Bawa kereta letih, tengok orang letih, lagi letih. Okey, jadi saya nak beritahu, kalau kita hidup dalam suasana mencabar ini, kalau kita tolak, dia tolak fitrah tu ada sebab lah. Dia lebih tahu tentang diri dia, dan dia pula jiwa dia terbina, kemudiannya dia pula sumbangan besar dalam masyarakat. So kita ni, kalau suasana hari ni dengan minta maaf lah, filem tak eloknya, pergaulan bebas dan sebagainya, bolehkah kita mengelakkan diri daripada itu semua? Jadi kalau kita sebenarnya peluang ada, cara terbaik penyelesaian ada, kita tolak dia tu, sedangkan Nabi dah sebut dan kita nak ikut sebenarnya, ulama tu kena ikut juga, tapi yang paling kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikut Nabi, ikut sunnah Nabi. Jadi satu, yang keduanya kita sebut tadi, tak nak kahwin satu hal. Ada yang tadi dah kahwin macam tak kahwin pun ada. Dah kahwin dah macam tak kahwin. Dan yang tak kahwin macam kahwin pun ada. Banyak cerita lah. So nak cerita, saya sebut sini bahawa Islam mengajar kepada kita satu sebut. Allah Ta'ala sebut, hunna libasul lakum wa antum libasul. Kahwinlah sebab dia adalah pakaian bagi kamu, kamu pakaian. Bila sebut pakaian ni tu, orang kahwin ni cantik tau. Orang pakai baju cantik, kan tengok cantik, smart. Contohlah, so, orang kahwin ni smart, perangai dia, cakap dia, ada problem dan sebagainya. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu tengok perempuan, kamu set, contohlah tengok, contoh gairah, balik, jangan pergi mana, balik, cari bini dulu. Yang kamu duk rasa tu, bila sama dengan bini kamu dapat rasa apa yang kamu rasa tu lah. So bila orang kahwin ni pakai, bila pakaian, orang pakai baju sebab apa? Untuk cantik. Satu lagi, bila pakai baju ni dia jadi segak, bila pakai baju jadi hebat. Kan orang pakai itu hebat, pakai keris hebat. Orang kahwin ni hebat. Kalau orang alim biasa, saya pun dulu masa tak kahwin duk mengajar. Orang tengok saya ceramah gitu je. Bila saya kahwin je, hari ni baru saya rasa ustaz ni ustaz. Kahwin baru rasa ustaz. Sebab kita duk cerita-cerita, kita tak buat, pahala tak banyak, kekuatan tak ada. Jadi kahwin satu lagi, dia menutup aib. Jadi aib nak beritahu, kita ada aib tau, tapi baju kita pakai kurap tak nampak, panau tak nampak. Bila pakai tu orang kahwin ni, kelemahan yang ada tu, isteri tolong tutup. Sebab tu nak beritahu, pakai baju ni cantik, maknanya suami kena jaga isteri, isteri kena jaga suami. Dan satu lagi, dalam riwayat ada sebut, orang perempuan ramai ke neraka. Tapi nak beritahu, orang perempuan juga ramai kat syurga. Kenapa orang perempuan ramai kat neraka? Dia sebablah dia durhaka kepada suami, tak syukur. Dan satu lagi, perempuan ramai kat neraka sebab apa? Sebab lelaki tak pandai jaga bini. Jadi sama-samalah kita jaga menjaga, nasihat menasihati, insya-Allah syurga di dunia dan di akhirat. Malah kalau kahwin betul-betul disebut orang ada syurga di wajahmu. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Jadi antara lain matlamat perkahwinan inilah untuk mendapatkan zuriat. Dan realiti sekarang kita tengok di kalangan mereka yang tidak mendirikan rumah tangga ini banyak golongan profesional. Dan kita
merasakan kerugian apabila mereka ini tidak ada zuriat. Yang kedua, menjadikan alasan kerjaya dan juga kesempurnaan hidup untuk tidak berkahwin. Jadi bagaimana agaknya Tuan Haji melihat perkara ini boleh memberi kelemahan kepada keutuhan sebuah masyarakat? Silakan. Terima kasih. Terima mungkin statistik tidak kata orang tu, kajian tu tidak dibuat secara menyeluruh lah mengatakan golongan proporsional tapi kebanyakan lah kita lihat mungkin orang berpelajaran tinggi dan sebagainya ini kemungkinan dia terlalu kata orang tu tumpu kepada pelajaran dan juga kerjaya tu, dan di akhirnya tu kemungkinan dia susah untuk mendirikan rumah tangga. Kalau tengok di universiti sekarang pun memang ramai siswi. UIA pun Ustaz tempat saya di UM pun ramai siswi lah. Siswa ni kira spesies yang makin hari makin pupus lah di universiti ni. Di universiti lah. Maknanya kita nampak di sini mungkin di universiti itu sendiri jadi trend tu dah ramai. Jadi kemungkinan susah untuk kata orang tu golongan-golongan profesional untuk mencari pasangan dia ataupun jodoh dia lah. Jadi saya nampak di sini memang memberi kesan lah kepada kependudukan negara. Jadi kalau kita lihat orang pandai ni, kalau dia kahwin dengan orang pandai kemungkinan melahirkan anak yang pandai, insya-Allah lah tu. Dari segi teorinya lah. Dan mungkin dia boleh misalnya mendidik, mengajar, ialah dari segi agamanya, dari segi pendidikan pendidikannya. Jadi kalau misalnya tak kahwin, memang saya nampak memberi kerugian kepada negara kita. Orang pandai-pandai ni biasa dari segi kemampuan kewangan ada, dari segi kemampuan misalnya dari segi materialistik ada, dari segi rumah ada, dari segi jawatan ada, mungkin nak pasang orang gaji pun ada, kan kalau dia kahwin tak ada masalah punya. Jadi kalau misalnya, tapi saya pun ramai juga yang jumpa saya ni Ustaz yang suruh cari jodoh. Ada suruh cari jodoh lah yang perempuan-perempuan ni kan tapi memang golongan profesional. Tapi nak cari lelaki ni susah sekarang ni, betul-betul saya hadapi ni. Kalau ada calon-calon yang bujang ke apa, boleh hubungi saya. Sebab saya ada yang menunggu, sebenarnya menunggu ni ramai. Ni ikhlas, saya buat kerja ikhlas ni, tolong dalam kaunseling ada orang datang ni. Memang ada. Umur 28, 30, 32, golongan profesional lah. Ada peguam, ada engineer semua. Tetapi masalah lelaki kita tak ada. Lelaki tak ada. Yang ada macam kita lah, yang dah kahwin ni, macam ustaz semua ni. Tapi yang masih bujang tu, kata orang tu, dia nak bujang juga. Kita tak maulah yang kahwin tu nanti orang yang dah berumah tangga dan sebagainya, nanti memberi kesan juga kepada pasangan ni. Jadi kesan saya nampak kepada pembangunan negara dan sebagainya memang ada. Kalau orang-orang yang profesional ni, yang terpelajar ni, dia kahwin gitu kan dapat anak, dapat zuriat dengan kemampuan dia, dengan kebolehan dia, dengan ilmu yang dia ada, dan boleh mendidik anak-anak yang lebih cemerlang kata orang dan anak-anak ini boleh mungkin menjadi saintis, menjadi alim ulama, menjadi pakar-pakar ekonomi dalam negara kita. Dan mungkin oleh kerana dia mampu, mungkin zuriat tu boleh ramailah sikit sebab mampu kan. Katakan ayah doktor, mak doktor, anak mungkin boleh 10 sebab dia mampu kan. Duit banyak dan sebagainya, nak hantar sekolah, nak hantar nak jaga dan sebagainya. Jadi saya nampak di sini tapi nampak macam ada satu halangan di situ. Golongan profesional tak kahwin ni, terutama yang perempuan saya nampak yang banyak datang jumpa saya buat kaunseling, bukan dia tak nak kahwin. Jangan salah anggap tu kata orang profesional perempuan tak nak kahwin. Dia nak kahwin. Tetapi belajar tu, katakan graduate umur dah 26, 27. Ada kesan kepada pembangunan negara kita. Terima kasih Tuan Haji. Kalau Ustaz nak tambah sikit kan dari segi saya lihat kadang-kadang begini juga sebenarnya orang perempuan ni cari susah, laki-laki tak ramai, dah tak ramai. Nak jadi perempuan pun ramai juga. Nak jadi perempuan pun ramai juga. Satu. Yang keduanya kadang-kadang dia punya fokus masa belajar tu, mak sebut belajar betul-betul, jangan duk cari jodoh, belajar dulu. Dia belajar lah betul-betul, tak straight terus saja. Tadi lah bila selesai baru selesai orang. Dan satu laginya sebenarnya saya rasa memang rugilah, sebab bila rugi produk satu, lepas tu buat kerja pun tak apa sempurna sebab ada gangguan. Dan soal zuriat di belakang pun satu hal. Dan problem satu lagi, laki-laki pula. Laki-laki, saya pernah jumpa laki-laki lah, student kelas saya begitu, Ustaz. Kelas saya kadang-kadang 30 orang, laki-laki 2 orang je. Kadang 40 orang laki-laki 10 orang je. Tanya dia, awak ni dalam 10 dan 5 orang, nombor belakang tu
Kalau 30 orang, 30 orang, yang 5 belakang tu dia lah. So kadang-kadang tanya, awak ni tak nak ke study lebih sikit, itu sikit-sikit supaya, dia kata, Ustaz, dia kata apa, kami punya muka-muka ni laku juga Ustaz, koman-koman pun dia cari kami juga. Tu problem, kita bukan main buat kualiti, suruh berkualiti, tapi dia, so perasaan macam tu. Tapi nak ceritanya, orang perempuan, dia tengok orang lelaki, bukan tengok cantik saja. Dia bukan, sebab dia tengok apa ni, orang panggil apa tu, macho tu. Macho sebenarnya bukan kalau muka lembut aja tu tak macho juga. Setengah-tengah macho ni kalau ada bekas parang kat muka tu itu lagi macho. Ada bekas kena tembak ke, itu macho. Dah, orang perempuan dia bukan tengok muka sangat, dia tengok tanggungjawab dan sebagainya. Bolehlah, sebab tu hari ni orang perempuan pun hubungi orang lelaki-lelaki, hubungi Tuan Syekh kita ni, cuba cari yang betul dan belajarlah untuk menerima kelebihan yang pada orang dan kekurangan daripada orang lain. Wallahualam. Pula sekiranya keruntuhan rumah tangga ibu bapa dia orang dan juga masalah-masalah antara suami isteri, ya, dan juga disiplin anak-anak yang tidak terkawal menjadi penghalang kepada generasi ini yang tak mau berkahwin ni, jadikan itu sebagai alasan. Apakah memberi kesan kepada psikologi? Silakan Tuan. Ya, betul. Pengusi ramai juga yang menyatakan dia tak kahwin kerana mereka ada pengalaman lampau. Contoh misalnya kakak berkahwin, keruntuhan rumah tangga, tengok penderaan kepada kakak dan sebagainya. Kemudian tengok anak-anak saudara dan sebagainya yang tidak terurus apabila berlaku perceraian dan sebagainya itu. Kemudian dengan laporan-laporan dalam media masa. Jadi pengalaman-pengalaman di sini memang memberi satu kata fobia kepada pasangan-pasangan ini, terutama gadis-gadis lah, untuk berkahwin. Dan mereka rasa mereka pun dah ada kerjaya, mereka dah stabil, serba-serbi dah ada, kereta dah ada, rumah dah ada, kerja dah ada. Jadi dia rasa kalau misalnya mereka berkahwin, kalau berlakulah seperti apa yang berlaku pada anak saudara dia, berlaku kepada sepupu dia, jiran dia dan sebagainya, yang ini menjadi fobia. Kadang-kadang menyebabkan mereka rasa kalau kahwin kan, kalau berlaku macam ni macam mana. Dan memang banyak kes-kes kadang-kadang kita tengok. Jadi kita orang lelaki pun tak kena lah bertanggungjawab dalam soal ni. Nak kena ambil rasa sebagai tanggungjawab ni. Dan menyebabkan apa yang mereka takut dan fobia ni, mereka rasa kalau mereka melangkah ke alam itu, berlaku macam itu, mereka rasa dari segi psikologi dia satu trauma ataupun satu tragedi yang mereka rasa aku tak mampu lah. Saya rasa tak boleh lah, tak apalah Tuan Haji, tak kahwin pun tak apa, saya macam ni pun selesa lah. Saya selesa hidup macam ini. Saya ada rumah, saya ada apa, habis tinggi pun saya boleh bela anak angkat. Kalau tak ada pun bela anak kucing ke, Kalau tak ada bela pokok-pokok. Sebab tu kita tengok rumah-rumah orang anak dara ni, pokok segar, kucing banyak, kucing siam yang comel-comel kan. Jadi kalau ini pilihan-pilihan dia, ataupun mereka duduk ramai-ramai, mereka hidup kata orang, bukan makna semua orang bujang ni hidup tak elok mereka ikut makna solat dan sebagainya, macam tapi kata macam ustaz tadi lah, tak cukup satu syarat tu ustaz kata tadi Tapi saya nampak fobia tu memang ada. Dan ramai yang datang mengatakan kadang-kadang setengah tu nak kahwin juga bukan apa tu, kerana didesak-desak oleh orang tua. Bila lagi ni, bila balik katakan cuti hujung minggu, itu kadang-kadang setengah tu tak nak balik tu. Rasa tertekan. Tekan ni cukup hebat. Bukan saja daripada mak bapak, ada abang, ipar duai, jiran-jiran. Bila balik dengan kereta besar, datang tanya, balik seorang ke? Dah mula dah. Dia kata bukan tak nak kahwin, tapi fobia yang tadi tu. Melihat keadaan-keadaan yang berlaku, perceraian dalam usia perkahwinan yang awal dah bercerai. Kemudian ada dengar daripada kawan-kawan di pejabat, macam mana suami melakukan kepada dia, penderaan dari segi emosi, dari segi fizikal dan sebagainya. Yang ini menakutkan. Jadi saya rasa saya mintalah supaya kaum lelaki yang dah kahwin tu, kita ni berkahwin tu bukan saja tanggungjawab, tetapi kita jadi model kepada generasi kita yang akan datang. Supaya mereka ni tak takut kahwin. Bila sebut kahwin tu rasa seronok macam kata ustaz tadi. Bila sebut kahwin, ada kawan saya tu dia nak kahwin kan. Dia kahwin dah umur 32 kan. Kahwin kan. Dalam malam pertama tu saya mengantar dia, cakap, kenapa kau tak cakap awal-awal? Kalau tidak aku kahwin umur 20 aku dah kahwin. Kan? Jadi kalau macam itu seronok tu, tapi sekarang ni nampaknya bila sebut kahwin tu macam fobia. Takut Jadi kalau boleh kita nak, orang lelaki saya ulang sekali lagi lah, supaya kita jaga betul-betul lah isteri kita jaga betul-betul dan tunjuk contoh yang baik supaya anak-anak ni tengok, adik-adik kita tengok, ipar-ipar duai kita tengok, orang tengok kahwin tu bahagia. Kahwin tu membawa kepada satu yang betul-betul seperti yang diajar oleh Rasulullah SAW. Itu dia. Terima kasih banyak Tuan Haji. Jadi berkali ustaz agaknya boleh cerita sikit kelebihan orang berkahwin dan bagilah contoh yang baik antara tanggungjawab memikul peranan sebagai suami dan isteri.
Tadi betul. Sebenarnya saya sikit tambah. Ada perempuan sebut gitu juga. Dia kata daripada saya kahwin dengan orang kat zoo, baik tak kahwin. Sebab dia kahwin kat zoo apa? Kahwin dengan buaya darat ke lewat hidup, dia tanggung menyusah dia, baik sudut seorang satu. Cuma perempuan dia kalau boleh, kalau dah tak nak kahwin betul-betul, dia kena jaga betul maruah dia. Jangan sampai terlibat dengan zina, pelacuran dan sebagainya, free love, bawa pada free sex, sebab dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebenarnya perkahwinan ni dia merupakan satu tanggungjawab dan amanah. So amanah ni setahu saya dia ada 4 perkara. Yang pertama janji, yang keduanya maruah, yang ketiganya harta, dan yang keempatnya tidak menipu. Jadi kerja rumah tangga ni dia merupakan amanah tu janji. Kenapa janji? Kita ambil orang perempuan kita tak kenal dia tak kenal kita, lepas tu berkahwin, amanah. Dan amanah ni satu benda yang sangat besar, dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang lelaki ni dia nak masuk syurga, orang perempuan masuk syurga seorang-seorang mudah. Tapi laki-laki nak masuk syurga tanpa isteri payah, sebab ada tanggungjawab. Tanggungjawab tadi tanggung, dan dia akan ditanya. Kalau dapat jawab, nak jawab, dia kena jawab sekarang. Sebab janji dia terima aku nikah. Satu. Yang kedua ni, orang kita ni yang tak jadi rumah tangga ni, Islam dia tu dalam rumah tangga dia 2 minit je. Tok Iman sebut aku nikahkan dia, kau tak apa 2 minit lah. Yes I do. I do 1/2 minit tu. Aku terima Islam ni, aku terima je. Lepas tu nak tunai amanah macam mana? Dia punya cara kenduri tak Islamnya, dia punya kahwin hidup 20 tahun tak Islam. Tiba-tiba dia nak jadikan hidup amanah, tanggungjawab yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala, memang sukar. Sebab itulah, daripada mula niat nak kahwin lagi, daripada akad nikah, majlis kahwin, kita punya kenduri kahwin, sampai sudah Islam, barulah orang tu dapat menunaikan amanah. Sebab amanah paling besar anak isteri ni, nak beritahu kita lah, payah tu. Takut juga, sebab Allah Ta'ala sebut, bila dah kahwin ni, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kamu kena selamatkan diri kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu daripada bakaran api neraka Allah. Maknanya, kita ni kalau ahli syurga, kalau ahli neraka, payah nak bawa anak-anak ke syurga tu. Ahli syurga, insya-Allah dia boleh bawa anak ke syurga. Tapi rasa amanah, janji, sebab janji dia akan ditanya. Yang kedua, amanah tu, jadi nak janji tu banyaklah. Dia kena majlis ilmu dekat rumah. Apa lagi? Ingat mengingati, nasihat menasihati. Sebab tu anak-anak kita ni, kalau kecil-kecil kita ajar, anak perempuan kita, bila nak keluar tempat orang awam ke, awak kena pakai tudung tau. Ini aurat, tak utuh aurat, berdosa. Itu kita nak selamat api neraka gitu je. Kita sebut ini haram. Anak laki-laki kita, ini duit orang, ini tak boleh. So anak kecil kalau perempuan dah ajar macam tu, bila besar tu dia nak buka aurat payah tu. Sebab daripada kecil dah bagi skrip. Anak-anak kecil, ini barang orang tak boleh ambil, haram. Besar payah rasa nak jadi gangster. Sebab apa? Sebab dah ajar dan sebagainya lah. Yang kedua, maruah. So maruah orang lelaki dia kena jaga diri dia, orang perempuan dia jaga diri dia, sebab dia hanya untuk suaminya untuk isterinya saja, bukan untuk orang lain. Sebab kita tengok orang kita, ya Allah, kalau bergaya kat luar, kalau dengan bini, di rumah panjang cerita lah. Kalau kat luar tu habis spray, bedak zaitun lah, Zainab lah, follow me, follow you, semua pakai. Tapi duduk kat rumah, ya Allah, suami tengok menyampah je. Nak tidur tu habis bedak, macam disebut lah. Habis minyak dia pakai, minyak buk-buk dan sebagainya lah. Minyak afriat, suami sesak lepas. Okey, satu lagi, maruah kena jaga. Maruah, cara cakap, cara adab dan sebagainya. Sebab orang bermaruah, orang berakhlak. Dan satu lagi, amanah kena jaga harta. Harta suami, harta isteri. Islam cukup bagus ya. Suami punya harta, dia punya. Isteri boleh kongsi bersama. Tapi isteri punya harta, dia punya harta, suami tak boleh kongsi. Itu hak dia. Orang barat, harta kamu aku punya. Jadi orang perempuan untung ya. Dia punya, suami punya, dia pun punya juga. Ada hak maksud di situ. Dan satu laginya, tertipu. Jangan kita menipu orang amanah ni. Dia tak tipu. Maksud tak tipu ni, dia betul-betul melaksanakan perkahwinan itu untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam. Ya. Jadi mungkin kita dah sampai penghujung perancangan ni. Bagaimana agaknya pesanan-pesanan daripada Tuan Haji sendiri agar perkahwinan itu dilihat satu institusi yang sihat dan boleh mengelak daripada pelbagai jenis penyakit masyarakat. Ya, mungkin Tuan Haji setengah minit, Ustaz Zawi setengah minit. Terima kasih, Musi. Saya nampak kita lihatlah perkahwinan ni sebagai sesuatu bukan saja yang disyariatkan oleh agama kita, dan kita lihat juga perkahwinan ni sebagai boleh membahagiakan kehidupan kita lah, sama ada orang lelaki, orang perempuan dan di samping itu kita lihat ia sebagai satu cabaran
kepada kita sebagai tanggungjawab. Kalau kita lelaki, kita rasa kita kahwin tu, nak tengok, nak test lah, boleh tak aku ni menjalankan tanggungjawab aku sebagai seorang lelaki, seperti dari segi tanggungjawab sosial, tanggungjawab dari segi ekonomi, tanggungjawab dari segi pendidikan, pendidik anak, dan juga tanggungjawab dari segi seksual. Jadi kalau boleh, mampu tu, mana kita rasa kita dah jadilah seorang lelaki yang sebenar. Contohnya itulah. Dan juga bagi wanita pun juga. Jadi saya rasa jangan takutlah untuk kahwin. Jangan takut untuk kahwin, dan insya-Allah kalau yang belum kahwin itu, kita ikhtiar, cuba cari bagaimana untuk menemukan jodoh kita. Dan kita lihat perkahwinan ialah sebagai satu yang membahagiakan elok. Contoh-contoh yang tak baik itu mungkin kisah-kisah terpinggir lah, dan mungkin tak berlaku pada kita. Itu saja. Terima kasih Tuan Haji. Ustaz sikit. Saya berpendapat gini kalau yang tak dapat jodoh, dia kena ikhtiar. Ikhtiar satu. Yang pertama, ikhtiar ni biar sesuai. Sebab kadang-kadang kita ikhtiar tapi tak sesuai lagi. Bila tak sesuai, tak sampai matlamat. Yang kedua, dia tak boleh putus asa. Contohnya, orang tu Tuhan terima doa dia bila dia berdoa 1000 kali. Dia baru doa 550 kali. Jadi dia kena berdoa lebih sampai cukup 1000 kali baru Tuhan terima. Dan satu lagi, siapa yang gagal dalam rumah tangga ke, nak beritahu, kalau tuan-tuan gagal sebenarnya bukan tuan-tuan gagal, tuan-tuan sebenarnya diminta untuk membina sesuatu yang baru. Kalau tuan-tuan gagal, bukan Tuhan sudah tak suka dengan tuan-tuan, tapi Allah mungkin ada perencanaan lain untuk tuan-tuan. Kalau kita gagal, sebenarnya boleh jadi kita ada peluang lain yang lebih cemerlang untuk kita. Terima kasih banyak, khususnya kepada yang bahagia Ustaz Ahmad Zawi Yusof, dan juga kepada Tuan Haji Hushim Saleh. Dan juga terima kasih